be removed from the meeting due to the following. Apa tu? Ada Fabak boleh masuk? Benda yang problem ni. Saya kita pergi kawan-kawan, biarlah diorang masuk kemudian kita start sekarang ya. Okey, kita pergi pada soalan nombor 6. Ini soalan nombor 6 ya. Berikut adalah ringkasan penerimaan pembayaran. Ni kan kelab persatuan kan, kita dah nampak dah soalan dia, and then seperti biasa kita tengok terus apa yang dia nak. Ni soalan ni memang ringkas je sebab 12 markah. Dia nak akaun yuran dan juga pendapatan perbelanjaan. Okay, jadi kita buka lah akaun ni. Sekejap. Ni kat sini. Buka dia punya. Kelab persatuan kan? Mana kelab persatuan? Ikut. Okay, alright. Nampak kan skrin? Nampak tapi cikgu kena besarkan sikit, okey. Okay, sekejap. Ni, boleh? Boleh? Sekejap, saya copy dulu kat tempat lain supaya saya tak conteng ini tempat asal. Okey. Okey, dalam soalan ni dia nak akaun yuran dan juga akaun pendapatan perbelanjaan Inilah pendapatan perbelanjaan dengan akaun yuran. Jadi saya boleh padam. Nak kan? Ni pun saya boleh ni lah. Okay, kita fokus pada soalan. Nak akaun yuran tadi. Okay, dia nak daripada soalan ni dia kata kan kita pergi pada maklumat tambahan terus kat sini. Pakai aset equity kelak adalah seperti berikut, iaitu bank bla 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 bla, ni pun dia punya ni baki akhir dia, ni baki awal, ni baki akhir. Tolong tengok elok-elok sebab kadang-kadang ada soalan dia apa nama dia? Kadang dia letak terbalik. Dan satu lagi awak kena hati-hati, saya tak pasti awak ada jumpa soalan ke tidak. Kadang-kadang dia tulis kat sini RM lepas tu kat situ 000. Yang tu pun awak kena hati-hati soalan macam tu Ada soalan 2016 ke 2017. Ada pelajar dia jadi confused bila macam tu. Lepas tu dia perasan dah last tu keluar dia jadi panik. Pernah keluar dekat syarikat ni. Masa tu keluar soalan, saya tak ingat kelab ke apa. Tak saya syarikat ada satu, dia tulis belakang, ada tulis atas tu RM 000, lepas tu ada tulis bawah figure. Jadi awak kena hati-hatilah sebab kadang-kadang kita pun tak dapat nak duga dia nak uji dengan perkara macam tu dekat soalan apa kan. Okey. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, bank ni saya rasa dia tak ada kena-mengena lah. Yuran tak ada kena-mengena, sini pun tak ada kena-mengena Okey, yuran belum terima. Okey, yang ni kita kena masukkan. Yuran belum terima 450 dengan 200. Jadi dibagi 450 tu 1 Julai 2019. Okey, sebenarnya kalau dibagi tarikh ni awak kena particular dengan tarikh lah ya.
Tapi saya tak masukkan. Okey, kat sini yuran belum terima ialah 450. Okey, yang 30 Jun tu tarikh akhir dia yang kat bawah iaitu 200. Betul jawapan awak? Ni dah siap ke belum ni masing-masing? Dah buat? Dah. Okey, lepas tu yuran belum terperoleh 1 Julai kat sini ialah RM50. Okey, yang kat sini pula ialah 300. Okey, dah? Okey, lepas tu kita tengok pula perabot. Perabot ni kalau awak tengok baki awal dia 6,000, baki akhir dia 5,840. Kan, kat sini 6,000, sini 5,840 dan dekat sini seolah-olah dia ada beli lagi 700. Jadi sebenarnya ni clue untuk apa ni? Dia ada susut Susut nilai. dia ada susut nilai. Kan? Susut nilai dia tu masuk dekat mana? Pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Jadi macam mana kita nak kira susut nilai perabot? Ingat tak ada saya bagi kalau ni dia kaedah apa nama dia? Penilaian semula. Baki awal Tambah apa dia bagi tolak baki akhir. tolak baki akhir. Jadi kalau awak tengok kat sini 6,000 tambah 700 tolak 5,840 kita dapat susut nilai dia. Okay, jadi saya tulis kat sini. Baki awal dia 6,000 tambah dia beli baru 700 tolak Susut nilai ni dia takkan bagi persen kan dekat maklumat tambahan. tengok juga. Depends. Dia ada 3 cara kan. Dulu masa saya awak form 4 saya tekankan 2 cara iaitu garis lurus dengan baki berkurangan. Tapi bila kita masuk tajuk rekod tak lengkap dan kelab persatuan, ada kalanya dia bagi dalam bentuk inilah penilaian semula. Okay. Jadi kita dapat berapa ni jawapan dia? Kita dapat 860, betul? Korang buat tak ni? Hello anak-anak. Betul. Tak responnya. Janganlah bagi saya cakap sorang-sorang macam Syok sendiri je. Okay, alright. Lepas tu kita pergi pada yang ni dah 1, 2, 3, 4 ni kita tengok. Belanja am belum bayar. Belanja am belum bayar, belanja am dia adalah masuk dekat dalam pembelanjaan hasil. Okay. Jadi macam mana kita nak kira belanja am ni tu? Baki awal tambah yang baru tolak baki akhir. Tapi bila belanja ni dia lain sikit kan. Kita kena buat kalau boleh ataupun kita boleh buat macam ni lah. Kadar bayaran kan. Ni kadar bayaran iaitu 890. Kalau belanja am belum bayar akhir tahun, awak ingat dia adalah belanja yang terkurang ke terlebih? Terkurang. Jadi kita kena buat apa? Kita kena tambah. Kalau ada baki awal, sini tambahan tadi kan? Sini awak tolak kan? Awak pegang yang akhir dulu. Awak tengok kalau akhir belanja belum bayar, awak tambah. Bila sini tambah, baki awal dia awak tolakkan kalau ada. Okay, pegang macam tu Jadi tak payah kita buka account. Jadi cuma kita kena tunjuk jalan sebelah. Jadi kat sini 890 kita tambah 40 sebab ni tadi belanja belum bayar Okay, setelah itu tadi belanja dia apa tadi? Belanja am. Tulis kat sini belanja am, jangan tulis belanja am belum bayar. Nanti sekarang kita hilang markah sebab belum bayar tu item PKK. Okay, jadi kat sini 890 kita tambah dengan 40. Jadi kita dapat 930. Okay? Boleh? Boleh.
Okey, kita tengok pula akhbar dan majalah. Okey, akhbar majalah dia tak ada baki akhir, dia ada baki awal. Okey, akhbar majalah Prabaya. Bila Prabaya, kita tengok dekat akhir, bila Prabaya dia terlebih ke terkurang? Prabaya terlebih. Tolak. Terlebih bayar. Jadi kena tolak kan. Jadi sini 275 tolak 25. Tolak. bila sini tadi sebab terlebih kita tolak. Jadi pada awal tahun kita kena tambah ke tolak? Tolak. Tambah. Tambahlah. Ingat bila sini tadi tolak, sini tambah. Bila sini tolak, bila sini tambah, sini tolak lah. Balikkan. Jadi ni tadi Prabaya kita tolak, sini kita tambah. Jadi akhbar majalah 275 kita tambahkan dengan 25 300. $275 tambah, sorry. Okey. Lepas tu kita pergi pula kadar bayaran belum bayar. Kadar bayaran belum bayar. Okey, kalau kita tengok belum bayar ni sebenarnya dia terlebih ke terkurang? Belum bayar. Terkurang. Terkurang kan? Jadi yang kita nak tambah tu kat mana? Tambah. Oh. Sebab bila belum bayar maknanya kita kena terkurang. Bila terkurang kita kena tambah. Betul? Bukan itu. Tapi itu untuk akhir tahun punya. Tambah ya. Bila sini tambah maknanya yang ni? Tolak. Tolak. Very good. Jadi 890 tolak 175. Tadi saya salah ambil belanja am. Astaghfirullahaladzim. Saya cikgu salah ambil. Yang belanja am. 890. Yang ni ini tadi tak pula 890 tolak 175. Okey, jadi kadar bayaran ialah 890 tolak 175. Jadi ni dapat berapa? 90 tolak tadi 175 dapat betul tak? 715. Betul lah. Ini 170. Yang ni dapat 210 Okey, jadi yang ni kita dah buat Okey, lepas tu dia kata derma yang diterima adalah untuk membina gelanggang futsal club. Nah, sini ada derma. Bila dia kata untuk membina gelanggang futsal club, maknanya dia ni apa? Pendapatan hasil ke pendapatan modal? Dia nak bina apa? Oh, derma pendapatan hasil. Dia kata untuk membina gelanggang ni. Derma untuk Pendapatan modal. Pendapatan modal lah kan. Jadi dia masukkan kan? Bahagian dana terkumpul. Okey, jadi dia tak, kita sebabkan dia tak minta dana terkumpul, jadi kita tak perlu buat lah. Kan, dia tak minta, jadi kita tak perlu buat, kita boleh abaikan. Yuran masuk hendaklah dianggap sebagai pendapatan hasil. Okey, jadi pendapatan hasil, yuran masuk sebanyak 250. Ambil pendapatan hasil barulah sini. Yuran masuk sebanyak 250. Dah. Kita tengok lagi pada soalan. 1/3 daripada yuran belum terima tempoh perakaunan lepas tidak dapat dikutip dan dihapuskan sebagai hutang lapuk. Jadi kita tengok yuran belum terima. Asalnya 450 kan. Jadi dia kata 1/3 daripada ni, jadi maknanya 450 berdarab dengan 1/3 dapat 150.
50. Okey, boleh? Tunjukkan jalan kira Hmm. Okey, selamat datang. Assalamualaikum Atikah. Atikah kelas Wira ya? Okey. Mana lagi tadi? Okey, yuran lapuk. Lepas tu yuran lapuk ni masuk mana lagi? Yuran lapuk masuk Masuk sini tak? masuk Bahagian pendapat hasil kan? hasil. Belanja hasil. Perbelanjaan lah. Ni yuran lapuk macam hutang lapuk juga dia belanja. Okey, tapi sekejap. Amount dia ambil je lah terus tak perlu tunjuk jalan kira kat sini. Tunjuk sekali saja tunjuk sekali pun dah cukup. Okey, jadi sekarang ni kalau ikut soalan dia, maklumat tambahan pun kita dah selesaikan Okey, maknanya dah selesai sini, baru kita masukkan yang lain-lain. Okey, yuran ahli 7,400 nak masuk mana ni? Tu baru pendapatan hasil. Kita masuk dekat dalam Dapat akaun bank. yuran. Jadi bank. Dia bank atau tunai. Jadi kita tulis kat sini 4,500. Okey, ini jangan bagi itu yang pilih. Awak pilih salah satu sebab dia tak cakap bank atau tunai kan. Tapi jangan letak dua-dua salah satu saja. Okey. Bila awak buat dua-dua tu macam suruh pemeriksa pula yang pilih. Alright. Lepas tu ada lagi tak yang kita tertinggal? Yuran masuk tadi dah, derma tadi pun dah. Sewa rumah kelab. Sewa rumah kelab. Masuk dekat. Sewa bangunan pula. Masuk perbelanjaan hasil kan? Sebab dia pembayaran. Sewa rumah kelab. Iaitu 3,600. Okay, jadi kita tengok ni dah, perabot pun dah tadi susut nilai kan. Okay, jadi sekarang ni bila dah masukkan semua, barulah awak kira. Okay, jangan awak siapkan ni, lepas baru awak nak siapkan ni. No. Awak dah masukkan apa tadi mula tapak. Yang kedua, masih sempat lagi awak praktis tau sebab saya tengok awak ramai lagi yang tak buat cara yang saya suruh. Okay. Saya suruh tu bukan untuk kebaikan saya tapi untuk kebaikan awak. Kita nak tolong. Okay. Tapi kalau tanya. Cara apa? Kan saya cakap dengan awak, bila saya pusing dekat korang, biasanya korang akan suka buat yuran, cari maklumat, kira, baru buat ni. Kan saya dah cakap dulu, jangan guna cara tu. Okay, sebab ada potensi untuk tertinggal. Lepas tu kadang-kadang katakan awak dah kira sampai sini baru awak ternampak. Oh ada yuran belum terpilih tercicir. Dah kira balik daripada awal sampai habis. Okay. Saya, yelah, saya faham ada terawat yang memang tuition kat luar yang mungkin cara cikgu awak macam tu. Tapi tolong tukar. Okay. Jadi tambahkan. Yang ni kita tolakkan Saya ambil ni, tolak jap. 4150. Tolak dengan ni. Jadi kita dapat 4150. Nak pindah mana ni? 4150 ni. Pindahkan ke pendapatan perbelanjaan. Nama dia yuran ahli. Terus pindahkan sebab takut dia tercikir. Ini tambah, ini pun saya total upkan. Okay, jadi kalau awak tengok dia sebenarnya kurangan, dia bukan rugi, kurangan. 1/3. Kenapa jawapan yang dekat skema ni dia lain?
Sekejap, saya ada tertinggal ke sekejap 200, 7,400. Okay, saya salah masuk lah, sorry. 7,400. Kan? Okay. Betul. Okay, dan sekali lagi ni jangan bagi pemeriksa pilih. Nampak positif tetap sebagai lebihan. Okay. Jadi maka kat sini semua 12. Setakat ni ada apa nak tanya? Tak ada. Tak ada Okay. Yang soalan 6B ni korang buat tak? Nanti. Buat. Buat? Kalau buat saya bincangkan lah ya. Ini sebenarnya bukan antara 6 tajuk tu di PM. Saya rasa once in a blue moon tu dah sampai. Sebab saya tengok berdasarkan banyak soalan-soalan, banyak juga soalan ditanya pasal TPM ni kan. Okay. Jadi saya buka satu page baru. Sekejap. Sekejap ni. Ni saya dah boleh tutup. Okey, kita tengok pada soalan sini 6B. Okey, dia nak ialah kos berubah seunit. Macam ni kita nak cari kos berubah seunit ni. Satu ke A tu dia bagi. Satu lah. Kos berubah seunit. Kita nak cari kos berubah seunit. Kos tu tepung ni kos berubah tak? Kos tepung berubah. Ni jam. Jam berubah. Kos lain dan ni 44 ni adalah kos berubah seunit. Okey, dan ke atas ni kita tengok adalah kos tetap ya. Okey. Jadi kita tengok, saya terus kira lah sini iaitu kos berubah. Tajuk dia. Jadi saya masukkan dekat sini nama-nama kos dia iaitu kos tepung, kos jam, kos bahan lain, upah buruh langsung. Okay. Kos tepung dia tadi ialah RM1.50. Ni RM1. Yang ni 0.50. Yang ni RM2. RM5. Saya letakkan sama biar dia sama standard. Oi, apa pasal? Ini saya tengok apalah kenapa tadi. Okay, jawapan dia RM5 Okey, ini selesailah. Nama dia kos berubah lah ya. Kos berubah seunit. Okey, dah selesai. Itu dapat macam. Okey, yang kedua dia nak margin caruman seunit. Okay, apa formula margin caruman seunit? Harga jualan unit tolak kos berubah. Kos berubah. Kos berubah seunit. Okay, harga jualan seunit dia berapa? RM12. RM12. Tolak dengan semua. Tolak kos berubah seunit tadi RM5. RM5. Jadi jawapan dia ialah 7. RM7. RM7. RM7.
Okey. Ni dah selesai Soalan 3 pula. Soalan ni senang je ni, Ruki kita jawab. Okey, titik pulang modal dalam unit TPM dalam unit. Apa formula TPM dalam unit? Kos tetap Kos tetap bagi dengan margin caruman bagi zaman seunit. yang ni tadi ni kan. Jadi kos tetap dia berapa? Kos tetap dia yang tadi tu lah. Sewa kilang, insurans kilang, gaji penye. Kalau dia minta dalam RM dah nak 100. Hah? Kalau dia minta TPM dalam RM. Oh, kalau minta TPM dalam RM, nanti kalau dapat TPM unit ni darabkan dengan harga jualan. Okey. Seunit. Itu je. Jadi kos tetap dia tadi kita ambil 14,400. Okey, tambah lepas tu tadi 2,000. Lepas tu tambah lagi iaitu 30,500 kan? Dapat 46,900. Yang ni pula RM7. Ya, bawah lagi saya tunjukkan dalam kerja dia. Jadi sebenarnya ada tanda tu lah ya, bahagi tu. Ini saya ambil 14,400 tambah 2,000 tambah 30,500. Jadi kita dapat 6,700 unit. bahagi 6,700 unit. Okey, nombor 4. Unit pengeluaran jika untung sasaran ialah 35,000. Unit pengeluaran pengeluaran. Okey, formula dia sebenarnya lebih kurang ni juga yang atas ni tadi. Cuma dia kos tetap tambah untung sasaran bahagi dengan margin caruman unit ataupun harga jualan seunit tu lah, kos berubah seunit lah macam ni jadi ni tadi kita dapat sama dengan kos tetap dia tu kita dah dapat ni tadi kan. Okey, tambahkan dengan untung sasaran tu tadi dia nak 35,000. Okey, margin caruman seunit adalah 7. $11,700 unit. Jadi ni kita tambah dulu lah kan. Bahagi dengan 7. Jadi dapat 11,700 unit. 11,700 unit. Kalau dia nak untung 35,000 dia kena jual dengan sediakan ni sebanyak 11,700 unit. Okay. Boleh? Ada apa-apa nak tanya? Dekat soalan ni? Boleh. Kita nak pergi pada soalan pekan pula. Ni. Okey, soalan ni bukan. Tapi kita nak part B sahaja. Okey, jadi dia nak buku tunai runcit.
bank. Ini je lah. Okay. Saya besarkan. Okay, dia bagi kolom siap-siap tak? Ada lagi? Base dengan belanja runcit ke? Okay, jadi tarik tunai runcit. Soalan 4B Tolong pastikan awak tulis nombor soalan dia sebab kadang-kadang pemeriksa kesian dia tercari-cari soalan ni. Dia dah nak tanda kertas dia banyak. Okey, jadi 4B ni tarikh butiran ni debit alat tulis dan akhir sekali belanja runcit. Biasanya dalam SPM dia bagilah sekali kolom apa yang awak nak kena. Okay, and then dia biasanya dia bagi kotak-kotak dia terus tau. Jadi pastikan awak cari kotak-kotak dekat belakang. Kotak dekat belakang sekali. Okay, jadi dia tengok kat sini. Puan Alia telah menyimpan buku tunai runcit mengikut sistem panja. Nilai panja berjumlah RM200. Maknanya nanti sekarang bila diisi balik tu kita kena genapkan RM200. Saya akan tunjuk nanti. Pada 1 Jun 2020 baki tunai runcitnya ialah RM28. Okey, kita rekodkan yang ni dulu Macam mana kita nak rekod? Pakai BB. Okey, 1 hari bulan 1 6. Jun. Bila ni? Mana pula soalan ni tadi? Soalan kat belakang. 1 hari bulan 6 2020. Okey, jadi kita mula daripada baki bawah Okay, jadi sebabkan ni adalah baki positif, ingat dia macam duit tunai kan, jadi sini tambah, sini tolak. Okay, sini boleh tulis debit kredit ataupun penerimaan pembayaran. Okay, jadi sini tulis tadi RM28. Okay, lepas tu dia mesti nak cukupkan 200 kan? Okay, bayaran balik daripada ketua juruwang. Soalan. Bayaran balik oleh ketua juruwang tak tahu berapa. Okay, jadi ni kita tulis sini bank. Bank boleh, tunai boleh sebab dia tak cakap apa-apa. Kalau dia kata kat sini bayaran balik oleh ketua juruwang menggunakan cek, jadi memang jawapan dia kena bank. Kalau cakap macam ni boleh tunai, boleh bank. Dua-dua. Okay, jadi berapa amount dia? Kita kena genapkan balik jadi 200 lah. 200 lah. 28, 172. 172. Betul? Kita buat sana kiri ke cikgu? Ni tak payah. Ni dah nampak dekat sini. Okay, lepas tu dia kata 5 hari bulan. Ni masih lagi 1 hari bulan kan. Dia kata 5 hari bulan dia beli cartridge pencetak RM62. Okay, jadi sini saya tulis 5 hari bulan 6 2020. Okay, butiran awak hati-hati butiran. Ni yang saya sebenarnya suka tajuk ni dah last-last kat periksa tu baru saya ajar. Tapi tak apalah, kita pun tak pasti kita punya jadual akan datang macam mana. Jadi cartridge pencetak. Jangan tulis beli. 5 hari bulan cikgu. Okay. 5 hari bulan. Cikgu ni pun. Alright. Terima kasih. Okay, jangan tulis perkataan membeli ataupun beli, tapi awak terus tulis apa benda yang beli. Item. Cartridge pencetak. Cartridge pencetak. Okay, dekat kredit sebanyak RM62. Okay, dia ni kategori apa? Alat tulis ke belanja? Tulis. Alat tulis kan? Alat tulis. Okay. Seterusnya dia kata 8 hari bulan 6 2020.
Dia beli penyegar udara. Okey, sekali Penyegar udara. penyegar udara. Belanja runcit. Penyegar udara RM45. Jadi jangan lupa masukkan situ. Belanja runcit. Okey, bagus. Bagus. Okey, belanja pembersihan. Runcit. 12 hari bulan. Belanja runcit. Okey. Belanja pembersihan. Okey, jadi amount dia ialah 50 Kau masuk belanja runcit dan dan 24 File dan kertas cetak. 20 file dan kertas. Alat tulis. Okay, kredit. Jangan lupa tau tulis kat sini, jangan terus sini je. Sini pun kena tulis kan. Ini RM24. Ini RM24. Akhir sekali gaji kerani 900. Belanja runcit. Boleh masuk sini? Kredit. Awak kena Tak boleh. Ini untuk bukan runcit je, untuk membagi yang kecil. lebih daripada 200. Tak boleh masuk sini gaji kerani Okey, jadi sekarang ni kita dah boleh jumlahkan. Dia kena bawah 200 je. Sebab dia punya tu tadi duit dia 200 je. Okey. Tak apa. Jadi ni saya letak jumlah dia. Dapat 86, 95. Okey, awak make sure bila awak jawab ni awak tambahkan ni dapat ni balik supaya kita pasti yang kita tak tertinggal apa-apa. Sayang soalan ni sebenarnya senang kan? Senang. Sebab 10 markah, 7 markah. Biasanya 7 ke 10 markah macam tu lah dia punya markah kan, sayang. Okey. Lepas tu ni awak buat macam ni. Okey, jadi sekarang ni kita tambahkan. Ini kita dapat 200 kan? Okay, lepas tu samkan. Ini kita tolakkan. Okay, jadi kita dapat baki hantar bawah. Hati-hati jangan sesekali awak letak baki bawah-bawah kat sini. Bila awak letak baki bawah-bawah kat sini, atas ni automatik semua jadi salah. Okey, baki bawah-bawah yang atas ni dengan yang nanti karang selepas tarikh baru. Okey, jangan lupa 20. Sebab syarat dia biasanya setiap ni tarikh putih dengan amount yang betul. Okey, lepas tu dia kata dalam soalan 1/7 lah kan? Ya. Okay, baki 19. bawah, jangan Debit. bila ada baki hantar bawah, mesti ada baki bawah-bawah. Ada debit 19. Tunjukkan bayaran balik pada 1 Julai. Jadi berapa dia kena bayar balik? Bank. Apa? 181. Dah. Itu je lah. Boleh? Boleh. Okey. Ada apa-apa nak tanya pasal 3 tajuk yang kita belajar hari ni? Tidak. Okey, jadi kita dah buat kelab satuan, kita dah buat buku tunai runcit, kita dah buat sedikit TPM, walaupun TPM tak masuk dalam yang tu lah. Okey, apa lagi, kemarin kita dah buat kelab satuan, semalam kita dah buat rekod tak lengkap Okey, jadi besok kita nak buat apa? Lagi masih butuh je. Tengok soalan. Tengok soalan. Penyata kewangan milik kandungan. Sekejap. Kena 6 tajuk. Saya rasa akaun pengeluaran belum Cari soalan akaun pengeluaran. Buat ni lah cikgu. Buat soalan Pulau Pinang. Pulau Pinang soalan nombor 3. apa?
Nyata kewangan apa ni Ah, pengeluaran pengeluaran ke? milikan tunggal. Esok nak belikan tunggal. Hari Ahad kita buat pengeluaran Boleh? Jawab senang. Soalan 3. 3. Kita bincang esok. Berapa besar. Nantikan saya forwardkan ke 5 Wira Okey, satu ni ada apa-apa nak tanya? Petang ni pula sekejap. Petang ni kelas 1 kita buat soalan YIT Kau apa itu? Yayasan Islam Pantan. Dah lah. Yayasan Islam Okay. Pantan. Okay. Alright, kita jumpa Kau apa? lagi. Ada salam dalam suku. Nama suku lah macam semalam. Okay. Okay, mana pula korang punya ni. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Salam. Korang dapat A+ ya. Amin. Bye. Bye. Bye.